Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Korea Utara melaporkan 6 kematian baharu akibat demam selepas beberapa hari mengumumkan kes pertama COVID-19. Menurut agensi berita Korean Central News Agency KCNA, sebanyak 56 kematian dengan lebih daripada 1.4 juta kes demam dipercayai COVID-19 dilaporkan setakat semalam. Sekurang-kurangnya 663,910 individu sedang menerima rawatan. Pasukan tentera telah mengerahkan anggotanya ke semua farmasi di bandar Pyongyang dan mula membekalkan bekalan ubat-ubatan. Langkah segera itu diambil bagi mengawal penyelewengan dalam pembekalan ubat-ubatan. Britain mengalu-alukan hasrat Sweden dan Finland untuk memohon jadi ahli Pakatan Ketenteraan NATO. Setiausaha luar Liz Truss dalam satu kenyataan menyebut penyertaan negara-negara Nordik itu akan mengukuhkan keselamatan kolektif di rantau Eropah. Keahlian mereka perlu disegerakan secepat mungkin. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengesahkan Ankara tidak akan menyokong permohonan Finland dan Sweden. Tegas beliau, kedua-dua negara tidak mempunyai pendirian yang jelas menentang keganasan. Malahan mereka melindungi kumpulan pengganas termasuk militan Kurdish yang diharamkan dan disenarai hitamkan oleh Turki, Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Sebarang tawaran keahlian mesti diluluskan sebulat suara oleh 30 ahli NATO. Lebih 260 askar Ukraine telah dipindahkan dari Roji ke Luli Azovstal yang dikepung tentera Rusia di bandar pelabuhan Mariupol. Ini disahkan Timbalan Menteri Pertahanan Ukraine Ganda Maliar. Maliar menerusi kenyataan menyebut 53 askar yang cedera parah telah dipindahkan ke premis perubatan berhampiran Novozhok untuk bantuan perubatan. 211 lagi dibawa keluar melalui koridor kemanusiaan. Dalam pada itu, Kiev mendakwa tentera Rusia masih meneruskan serangan ke atas Lugansk. Menurut Gabernornya Sergei Gaidai, serangan terhadap hospital Severodonetsk itu mengorbankan sekurang-kurangnya 10 orang awam. Bagaimanapun, angka itu meningkat setelah pihak polis melaporkan 6 lagi kematian dalam tempoh 24 jam. Layanan Eropah terhadap pelarian Afrika dan Ukraine sangat berbeza dan tidak seharusnya berlaku. Teguran itu disuarakan Presiden Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC, Francisco Roca, dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Tegas beliau, mereka yang melarikan diri daripada keganasan dan mereka yang mencari perlindungan harus dilayan sama rata, seperti yang termaktub dalam perjanjian Global Compact on Migration yang ditandatangani pada 2018. Pelajar perempuan di Afghanistan akan dibenarkan kembali menghadiri sekolah menengah dalam masa terdekat. Itu janji Menteri Dalam Negeri Sirajuddin Haqqani. Beliau berkata kanak-kanak perempuan sebelum ini telah pun dibenarkan untuk meneruskan pengajian di sekolah rendah dan kini usaha lebih tertumpu untuk membenarkan mereka menghadiri sekolah menengah. Keputusan mengenainya akan diumumkan kelak. Sukan C ke-31 di Hanoi, Vietnam, skuad Harimau Muda akan membuat perhitungan menentang juara bertahan Vietnam dalam perlawanan separuh akhir yang dijadual berlangsung esok. Pasukan bimbingan Brak Melanie menamatkan saingan dalam kumpulan B sebagai naib johan setelah seri 2 sama dengan Kemboja. Thailand muncul johan kumpulan selepas mengalahkan Laos 1-0 dan akan menentang naib johan kumpulan A, Indonesia, untuk merebut slot ke perlawanan akhir. Kali terakhir Malaysia menangi pingat emas bola sepak Sukan C ialah pada 2011 di Indonesia sewaktu bawah bimbingan Datuk Om Kim Swee. Sementara itu, kemarau aksi Liga Juara Eropah, Arsenal hampir pasti masuki musim ke-6. The Gunners kekal di tangga kelima Liga Perdana Inggeris setelah tewas 0-2 kepada Newcastle. Keputusan itu menyaksikan Tottenham Hotspur yang menduduki tangga ke-4 kekal 2 mata mendahului skuad bimbingan Mikel Arteta. Dengan kelebihan perbezaan jaringan, Spurs secara realistiknya cuma memerlukan keputusan seri dengan pasukan tercorot Norwich City untuk memastikan kedudukan 4 teratas. Kekalahan Arsenal juga mengesahkan Chelsea yang menghuni tangga ketiga layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.